Nona pada tahun 2021 memaparkan kejayaan-kejayaan wanita di dalam pelbagai bidang. Kejayaan ini menjadi inspirasi wanita di luar sana untuk membuka mata, membentuk kehidupan yang lebih sempurna bersama keluarga. Tangan yang menghayun buayan dapat menggoncang dunia. Pepatah ini sering kita dengar tentang kehebatan seorang wanita yang bukan sahaja di rumah tetapi juga dapat membentuk ekonomi negara dan juga keluarga. Apa sahaja bidang yang diterokai, pasti ada wanita di sebaliknya. Siapakah wanita hebat di dalam episod pertama minggu ini? Sama-sama kita berkenalan dengannya. Beliau antara wanita hebat yang mempelopori bidang perniagaan kapal layar, hartanah tas tangan dan batu permata mewah. Hai, bersama saya Datuk Sri Rozita Ramlan di dalam Inspirasi Wanita Nona minggu ini. Datuk Sri Rozita Ramalan, 44 tahun, nama yang tidak asing lagi di dalam dunia konglomerat di Malaysia. Namun di sebalik semua ini, ia bukanlah satu perjalanan yang mudah. Sebelum ni, saya tak pernah ke Kuala Lumpur langsung. Saya datang ke KL. Umur saya masa tu 18 tahun untuk belajar. Itulah adalah kali pertama saya keluar dari kampung. Dan sebelum ni saya bekerja di bank, ya, Citibank sebagai penasihat keuangan. Dan saya bekerja di sana selama 10 tahun dan kemudian saya menjalankan perniagaan saya sendirilah. Atas minat dan kecintaannya terhadap dunia lautan, beliau dan suami, Datuk Muhammad Omar Mustafa, mengusahakan syarikat pengedar kapal layar mewah di bawah jenama Azimut. Perusahaan ini turut menyediakan perkhidmatan rekaan dalaman kapal layar khusus buat pelanggan yang menginginkan sesuatu yang eksklusif dan bercitarasa mewah. Saya sebenarnya start menjual sejak umur 9 tahun kot. Sebab arwah mak saya ni rajin buat bisnes daripada rumah. Sebab dia suri rumah sepenuh masa. So dia nak tolong ayah untuk dapatkan orang kata income yang lebih. Dan kami adik-beradik buatlah segala-galanya daripada kacang pedas lah, keripik-keripik pisang lah daripada rumah. Kita pack-packkan kecil-kecil, lepas tu jual kat sekolah. Kain lah, kain batik. Dan daripada situ saya datang ke sini pada pendapat yang sama. Maksudnya, bila saya datang sini di Kuala Lumpur ni, saya terkejut sebab masa kita duduk di kampung, segalanya ada kiri kanan. Maksudnya saya tak pernah, kita bela ayam kita sendiri, kita ada lembu kita sendiri, kita ada sayur-sayuran dan bahan-bahan kita sendiri, apa yang kita panggil self-sufficient. Selepas balik daripada kerja bank, saya jual chicken wing barbecue. Kepak ayam kepak ayam, buka kedai stall je kecil-kecil di Bukit Manjalara, dan dari situlah saya dapat wang yang lebih kerana masa tu gaji saya cuma RM900 je. Saya punya income untuk berniaga pada waktu tu melebihi daripada apa yang gaji saya dapat di bank. Anak sulung daripada 4 orang adik-beradik perempuan ini sememangnya menjadi tunggak dan sahabat terbaik untuk keluarga. Selain menggemari aktiviti fizikal, mereka turut berkongsi minat yang sama iaitu memasak dan mencuba resepi baru. Secara tidak langsung membantu mengurangkan tekanannya bergelar ahli perniagaan. I think orang kata struggle tu still continue. Sebagai orang yang berniaga, kita memang tak ada berada di satu tempat yang selesa sebenarnya. Tempat kita sentiasa tak selesa kerana setiap bulan kita kena fikirkan income. Setiap bulan kena fikirkan macam staff nak dibayar. Setiap bulan kita kena cari wang lah. Macam mana kita mencari macam dulu. Mungkin dulu wang yang kita cari itu banyak tu kita boleh bayar
banyak ni je kita punya kehidupan, tapi sekarang ni dengan kalau you dah macam ni lah orang kata, kalau besar periuk nasi besar lagi kerak dia kan. Beliau sentiasa mencari peluang melebarkan sayap perniagaan, pengasas kepada kabinet Privé iaitu butik eksklusif barangan kemas Intan Permata dan juga tas tangan berjenama antarabangsa yang direka khas mengikut tempahan pelanggan. Gemar memberi kembali kepada masyarakat, beliau sering berkongsi ilmu perniagaan kepada yang memerlukan. Bagi saya, kita diletakkan Tuhan pada satu tempat tu, ada matlamat dia ataupun ada kewajipan yang kita kena buat. Kalau you kaya, you kena ada kewajipan you. Kalau you macam bayar zakat contohnya, kalau you ada ilmu, you kena share. Sebab perkongsian ilmu tu adalah salah satu yang sangat berharga dan sangat mudah untuk kita buat. Kejayaan yang dikecapi tidak membuatkan beliau alpa di dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang anak, isteri dan juga ibu. Anak jati dari Senggarang Batu Pahat Johor ini begitu menghargai sokongan daripada ahli keluarga yang sentiasa bersamanya ketika susah mahupun senang. Masa untuk anak dan masa untuk suami juga, saya masukkan sekali seperti masa waktu saya bekerja juga. Jadinya bagi saya, kasih sayang tak perlu dilahirkan dengan harta benda. Kerana mungkin saya dilahirkan dengan penuh kasih sayang tanpa harta benda kan. Jadinya kita dah dibesarkan macam tu. Bukannya setiap tahun kita dapat baju raya ke ataupun kasut baru ke, tak ada. Tapi satu perkara yang arwah mak saya ajar dan saya ikut sampai sekarang adalah perkongsian kasih sayang melalui makanan. Memang saya masak hari-hari untuk suami dan anak-anak. Saya cuba juga untuk makan sama-sama. Kalau saya sibuk satu hari, 2-3 hari, hari keempat saya wajib mesti akan ada di rumah. Dan separuh hari itu mesti untuk mereka. Mewarisi bakat memasak daripada arwah ibunya dan meminati bidang yang sama, beliau menjadikan hobinya ini sebagai sumber perniagaan. Pes masakan yang dihasilkan ini dapat membantu ramai wanita terutama golongan suri rumah dan ibu tunggal untuk menjana pendapatan. Lebih istimewa, hampir saban tahun beliau berkongsi keseronokan bersama anak-anak yatim dengan melakukan aktiviti memasak. Pelbagai anugerah dan pengiktirafan yang diterima membuktikan wanita juga boleh berjaya. Saya rasa wanita moden pada waktu ini kena faham bahawasanya kita memang perempuan yang memerlukan suami ataupun memerlukan seseorang untuk support kehidupan kita. Akan tetapi dalam pada masa yang sama, sekiranya kita boleh support kehidupan kita sendiri, why not? Ya? Dan juga membantu suami dalam pada masa yang sama. Itu zakat. Dan juga wanita sekarang ni kebanyakannya memang berpendidikan tinggi, berpengetahuan, orang kata banyak network, banyak berkawan. Akan tetapi pilih masyarakat ataupun kawan atau teman yang betul yang boleh membawa kita lebih jauh ke hadapan. Memiliki personaliti yang menyenangkan dan ceria, Datuk Seri Rosita begitu disegani oleh rakan-rakannya. Beliau pasti memberi sedikit ruang untuk bersantai bersama mereka dan mempelajari sesuatu yang baru. Baginya, kehidupan ini harus seimbang antara kerjaya dan kehidupan. Wanita yang hebat adalah wanita yang ikhlas. Ikhlas dalam segala apa pun yang dilakukan. Ikhlas masa dia bekerja. Ikhlas dan jujurlah ya, masa dia bekerja. Ikhlas bila dia di rumah. Ikhlas bila dia berkawan. Ya. So kalau wanita yang ikhlas ni, saya rasa dialah yang paling terbaik dalam dunia. Harapan saya, semoga semua wanita di luar sana pada tahun 2021 ni dapat membimbing keluarga kita kepada tempat yang lebih baik. Kita sendiri dapat pergi ke tempat yang lebih baik daripada mana kita di tahun 2020. Dan saya doakan semua berjaya dan saya doakan semua sihat. Saya ucapkan kepada wanita-wanita di luar sana, selamat tahun baru dan semoga tahun 2021 ini membawa kebahagiaan, kejayaan kepada semua wanita dan juga kepada semua
kaum keluarga. Selamat Tahun Baru. Setiap kesukaran di dalam kehidupan pasti akan terselit hikmah yang indah di sebaliknya. Keberanian untuk keluar daripada zon selesa harus diiringi usaha dan doa agar setiap yang diimpikan menjadi satu kejayaan yang dapat mengubah nasib diri. Lembaran 2021 adalah perjalanan baru buat semua.